Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Karens VMY. Pernahkah Anda semua terfikir macam mana Sarawak boleh naik begitu cepat dari segi ekonomi sedangkan Sabah masih lagi bergelut dengan masalah yang sama sejak berdekad-dekad. Bayangkan dalam masa kurang dari 10 tahun, Sarawak berjaya menggandakan pendapatan mereka hingga 14 bilion ringgit. Oh, memang dahsyat. Sementara itu, Sabah pula masih lagi terkial-kial dengan isu-isu kemiskinan, infrastruktur yang daif, dan juga kebocoran sumber ekonomi. Kenapa boleh jadi macam ni? Apa yang Sarawak buat dengan betul dan apa yang Sabah masih lagi gagal lakukan? Hari ini, di dalam video kali ini, kita akan bongkar satu persatu isu ini. Dan percayalah, mungkin kamu akan terkejut dengan pendedahan yang akan kita bincangkan. Jadi, jangan skip. Jom kita mulakan. Alright, mari kita lihat dulu fakta yang ada. Sarawak berjaya mencapai pendapatan 14 bilion ringgit pada tahun 2025, satu lonjakan besar berbanding sekitar 5 ke 6 bilion pada tahun 2017. Macam mana mereka boleh buat? Sebenarnya ini semua berpunca daripada satu keputusan besar yang mereka buat, yaitu mengambil semula kawalan ke atas sektor ekonomi yang strategik. Tahukah kamu, Sarawak telah berjaya menguasai semula aset penting seperti minyak dan gas, pelabuhan, perbankan, dan juga penerbangan. Ya, semua ini memberi kesan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi negeri tersebut. Dan hasilnya, mereka bukan sahaja mampu menjana pendapatan yang tinggi, malah mereka boleh berikan pendidikan universiti secara percuma kepada rakyat Sarawak mulai tahun hadapan. Ini adalah satu langkah berani yang boleh mengubah masa depan anak-anak muda Sarawak. Sekarang mari kita tengok Sabah pula. Apa yang telah berlaku di negeri ini? Kalau kita tengok statistik, Sabah masih lagi negeri dengan kadar kemiskinan tegar tertinggi di Malaysia, yaitu sekitar 1,2%. Kamu bayangkan, pada zaman sekarang masih ramai orang di Sabah yang hidup di bawah paras kemiskinan. Masalah infrastruktur pula, jalan raya yang berlubang-lubang, bekalan air bersih yang selalu terganggu dan juga bekalan elektrik yang tidak stabil. Semua ini membantutkan pertumbuhan ekonomi negeri dan beberapa banyak janji yang dibuat untuk memperbaiki keadaan ini, tetapi hakikatnya masalah ini masih lagi belum selesai. Apa yang lebih menyedihkan adalah isu brain drain di Sabah. Ramai anak muda Sabah terpaksa berhijrah ke Semenanjung ataupun luar negara untuk mencari peluang yang lebih baik. Kenapa? Sebab mereka rasa tiada masa depan untuk mereka berada di negeri sendiri. Punya sedih. Kalau Sarawak pula boleh buat sesuatu untuk mengekalkan tenaga mahir mereka. Tetapi kenapa Sabah masih lagi gagal? Adakah ini berpunca daripada kepimpinan yang tidak cekap ataupun ada faktor lain yang menghalang Sabah daripada berkembang? Datuk Juns Wong daripada Warisan menyatakan, Sabah perlu mencontohi Sarawak dengan menyatukan rakyat di bawah parti tempatan yang benar-benar mahu memperjuangkan hak Sabah. Tetapi masalahnya, bolehkah ini berlaku? Sabah ini kan terkenal dengan politik dia yang penuh dengan pergolakan, silih berganti pemimpin, parti politik bertukar-tukar gabungan, dan akhirnya siapa yang sengsara? Yang sengsara, yang menjadi mangsa adalah rakyat Sabah sendiri. Persoalan besar di sini, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kegagalan Sabah? Adakah kerajaan negeri tidak cukup berani untuk menuntut hak mereka seperti yang dilakukan oleh Sarawak?
Atau adakah kerajaan pusat yang masih mengongkong Sabah dan tidak memberikan kebebasan ekonomi yang sepatutnya? Kalau kita tengok sejarah, memang banyak tuntutan dibuat oleh Sabah tetapi tidak semua berjaya direalisasikan. Banyak pihak juga berpendapat bahwa Sabah mempunyai kekayaan sumber asli yang setanding dengan Sarawak. Tetapi kemanakah perginya hasil negeri ini? Adakah ia benar-benar sampai ke rakyat atau hanya dinikmati oleh segelintir golongan elit politik dan juga korporat? Inilah yang menimbulkan persoalan besar. Jika Sabah benar-benar mahu bangkit, adakah mereka sanggup melawan sistem sedia ada dan mengambil semula hak mereka? Dan satu lagi isu yang besar ialah isu pendidikan. Sarawak sudah pun bersedia untuk menyediakan pendidikan universiti percuma kepada rakyatnya. Tetapi Sabah masih lagi jauh ketinggalan. Kenapa? Sebab bajet negeri ini sepatutnya boleh digunakan untuk perkara yang tidak diurus dengan baik. Kalau Sarawak boleh buat, kenapa Sabah tidak boleh? Ini bukan soal tiada duit, tetapi ini adalah soal keutamaan di dalam perbelanjaan negeri. Dan jangan lupa juga tentang politik Sabah yang memang teruk, yang sentiasa bergolak. Hari ini satu parti memerintah, esok boleh berubah. Keadaan ini menyebabkan pelabur asing pun takut mau melabur di Sabah. Kalau situasi politik memang tidak stabil, bagaimana? Macam mana ekonomi mau berkembang? Sarawak ada kestabilan politik yang lebih kukuh dan inilah antara satu faktor utama kejayaan mereka. Jadi, apalah jalan penyelesaian yang terbaik untuk negeri Sabah? Adakah Sabah perlu mengikuti jejak langkah Sarawak dengan menuntut lebih banyak hak autonomi? Atau adakah Sabah perlu menyingkirkan pengaruh parti dari Semenanjung dan hanya bergantung kepada kepimpinan tempatan? Atau adakah Sabah sebenarnya perlu perubahan yang lebih drastik di dalam sistem pentadbiran dan juga ekonomi mereka? Ini adalah satu perbincangan yang kita semua perlu fikirkan secara mendalam. Apa yang kamu rasa? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk ulas dan berbincanglah kita secara hati yang terbuka di ruangan komen di bawah. Adakah Sabah boleh bangkit seperti Sarawak atau akan terus terperangkap di dalam kitaran kegagalan yang sama? Itu saja untuk perbincangan ataupun ulasan kita pada video kali ini. Kalau kamu suka perbincangan macam ini, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe kepada channel ini kalau belum subscribe, dan tekan lonceng notifikasi supaya tidak terlepas video terbaru daripada kami. Kita perlukan lebih banyak perbincangan kritikal macam ini untuk membuka mata semua pihak. Jadi jangan lupa untuk berjumpa semula di video yang seterusnya. Current Sphere MY. Sekian, terima kasih.